wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah izin kita bertemu lagi dalam siri kuliah Maghrib, pelajaran daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 asas agama. Kita masih lagi membicarakan tentang tawakal. Agak panjang ni. Dan Imam Ghazali pun mengambil ruang yang sangat panjang juga bercakap pasal tawakal. Dan ini pun berupa ringkasan dia daripada kitabnya yang masyhur, iaitulah kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana yang kita tahu ringkasan dalam pelajaran yang lalu, tawakal sangat-sangat dituntut di dalam agama Islam kerana bertitik tolak. Pertama sekali ialah apabila kita kenal siapa Allah, siapa kita dan siapa alam seluruhnya, dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kuasa yang mutlak. Dia boleh buat apa sahaja yang dia buat. Dan Allah berbuat sesuatu ada hikmatnya. Ada hikmat. Dia boleh memberi kepada siapa yang ia kehendaki. Beri kerajaan pun boleh, bagi kuasa pun boleh. Tu'til mulka man tasha', kita sebut, kau Allah boleh memberi kepada siapa yang kau nak beri kekuasaan, kerajaan. Boleh memuliakan siapa yang kau nak muliakan. Boleh menghina, menjatuh siapa yang kau kehendaki. Itulah sifat Allah yang mutlak. Kerana alam ini adalah di bawah tadbirnya. Dia yang mencipta, dia yang mentadbir, dia yang mengatur. Tidak ada mustahil bagi Allah. Dia boleh bertindak apa saja yang, namun tindakan Allah itu, dia tidak menzalimi sesiapa pun. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak menzalimi kamu, walakin kanu anfusakum yazlimun. Tapi kita manusia ni yang menzalimi diri kita sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka lah menzalimi diri sendiri. Jadi kalaulah kekuasaan Allah yang mutlak, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, dan iradat kehendaknya yang mutlak, dia buat sesuatu dengan ketentuannya sejak azali lagi, dengan ilmu yang luas. Dia mencipta dengan hikmat. Maka kenapa kita tidak hendak bertawakal kepada Allah? Siapa kita? Berhadapan dengan kekuasaan Allah yang mutlak. Dan kita dah sebut dalam pelajaran yang lalu, kewujudan kita ini adalah
pemberian dari Allah berupa nikmat yang kita namakan nikmat ijad. Ada kita ini. Siapa yang beri? Iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang ada pada diri kita, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, ya, dengan segala anggota tubuh badan kita ni, siapa yang menggerakkan? Siapa yang menghidup? Kemahuan kita, iradat kita, tenaga kita, siapa yang memberi? Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan segala makhluk. Dan apa yang ada di sekeliling kita, hatta benda-benda yang kita sangat takut, ya, takut pada harimau, takut kepada apa saja, takut kepada musuh. Dan siapa musuh ini? Tak lain, makhluk seperti kita juga. Dia diatur, dia ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita tidak hendak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi oleh sebab itulah dalam pelajaran yang lalu kita sebut bertawakal ini ialah kita berpegang teguh kepada Allah. Kita serahkan pekerjaan kita kepada Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan semua perkara, yang menggerakkan segala perbuatan. Kerana dia boleh berbuat apa sahaja yang dia kehendaki. Satu perkara yang harus bagi Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Dan itulah, ya, dalam semua perkara. Cuma apabila Allah Subhanahu wa taala dia mengatur alam ini, dia ada peraturan, dia ada sistem, maka di sanalah setiap sesuatu itu berlaku dengan peraturan, sebab musabab, dan disitulah datangnya syariat mengatur segala urusan. Jadi mau tak mau, nak jadi kita ni orang yang berbahagia, kena ikut peraturan dan syariat ini. Dalam bertawakal pun kena ada peraturan-peraturan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam pelajaran yang lalu kita sebut bahawa tawakal ini, ya, ada 3 rukun. Sempurnakanlah, ya, rukun tawakal yang 3 disebut mana dulu di dalam pelajaran kita yang lalu. Pertama, al-ma'rifah. Kenal dulu siapa Tuhan. Kalau tak kenal, kita tidak mungkin tak mampu kita bertawakal. Nak tawakal, nak serah pekerjaan kita kepada orang yang tidak kenal. Jadi inilah yang perlu kepada tauhid dan perlu kepada makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana nak menguatkan makrifat? Sudah tentulah merujuk kepada dia memperkenalkan dirinya sendiri. Tak mungkin sampai otak kita nak mengenal Allah dengan sebenarnya kalaulah Allah sendiri tidak menjelaskan dirinya, ya, untuk mengenalnya itu. Sebab itulah sumbernya ialah Al-Quranul Karim. Sumber mengenalnya ialah Rasul yang diutuskan. Maka kena rujuk pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun tawakal juga dalam pelajaran lalu, ya, apabila kita kenal, dia melahirkan al-halu, melahirkan hal, mendatangkan kepada kita ni beberapa sifat apabila kenal Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini berupa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ada iradat, kita ada kemahuan, kita ada, mari rasa nak menyerah
diri kepada Allah. Ya, mari sifat tawakal itu hal yang datang pada hati kita. Dan rukun yang ketiga dalam tawakal itu dulu kita bincang ada amal. Ini amal ni maknanya amal yang harus kita tunduk zahir di dalam tindakan ini. Dia melahirkan amal, iaitulah pasrah di kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun nak ringkaskan di sini. Imam Ghazali masih panjang bacaannya, dan makin di penghujung ini makin halus pembicaraannya, sebab persoalan ini persoalan rohani yang mencangkup perbahasan makrifat, kedudukan di hati. Jadi kalau hati itu pada penyakit, bagaimana hendak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran yang lalu kita berhenti pada kata wa minha ilal qadiril ladzi minhu tabda wa ilaihi ta'ud. Pembicaraan yang lalu bagaimana rangkaian sebab musabab dibanding contoh dengan seekor semut, dengan garis putih dan sebagainya, dengan gerak kalamnya dalam aturan Allah. Pada kejadian ini semuanya ada sebab musabab. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua benda, dia juga menciptakan sebab musabab. Dan rangkaian sebab musabab ini semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mentadbir. Oleh kerana rangkaian-rangkaian ini, sebab musabab kejadian ini, dia boleh mempesonakan kita sehingga kita tidak nampak tadbir Allah di sebaliknya. Bukan nak lihat kuasa Allah yang mentadbir, yang mengatur. Bahkan mereka tak kenal siapa pencipta. Sehingga ada manusia yang mengatakan bahawa alam seisinya tidak ada pencipta. Sampai begitu manusia ini. Dia tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak guna logik fikirannya yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia kata alam ini terjadi dengan sendiri. Jadi dengan sendiri. Kalau ditanya bagaimana jadi dengan sendiri? Kerana pada manusia itu ada satu kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan tabiat, tabi'i, nature yang ada. Kalau tanya mari di mana? Dia tak tahu kejadian. Semula jadi, dia kata. Kekuatan semula jadi. Dia sendiri pun tak tahu puncanya. Ini lemahnya manusia untuk mengenal kejadian yang sendiri. Bagaimana sesuatu itu boleh mencipta diri sendiri? Akal tidak boleh terima. Inilah kedudukannya macam ini. Disebut di sini wa minha ilal qadir. Rangkaian-rangkaian ini akan sampai apabila kita jujuk suatu perkara yang ini sampai ke mana penghujungnya. Kalau dicek semua kejadian ini, ke mana perginya? Dalam aturan Allah, dia kata wa minha ilal qadir. Kembali kepada yang maha kuasa.
Al-Qadir. Yang mengaturnya ialah Al-Qadir. Ini hak Tuhan yang kita nak. Tawakal ini dia punya Al-Qadir. Atau disebut dalam bahasa Al-Quran Al-Muqtadir. Qadir Al-Muqtadir. Salah satu nama ya Allah Subhanahu wa taala. Allazi minhu tabda. Daripadanya lah bermula semua perkara. Dari Allah semua perkara. Sebelum Allah Subhanahu wa taala jadi makhluk ini, dia berkeseorangan. Ya. Sedia ada. Tak dijadikan semua makhluk ini, tak ada pun. Dan pastinya ada awal-awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan makhluk ini. Dalam Quran cerita bagaimana Allah menjadikan langit, bumi dan sebagainya. Bagaimana diciptakan kita manusia dengan detail di dalam Quran tentang asal usul kejadian kita. Ini dikatakan wa minha ilal qadir allazi minhu tabda. Daripadanya lah ya kamu bermula. Wa ilaihi ta'ud. Ya, kepada Allah jugalah kembali. Dari Allah akan pulang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati biha tataharrak al-yadu. Ya. Dengan kudrat inilah, kudrat Allah yang mutlak ini, ya, tataharrakul yadu, tangan akan bergerak. Siapa yang memberi kekuatan pada tangan? Beri kekuatan kepada pendengaran, kekuatan kepada mata dan sebagainya. Ya. Jadi daripada kudrat inilah kata dia bergerak tangan, ya, untuk mengadung tin tanah. Ya. Wa zalika li'annaka la ta'rif makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sendiri tidak mengenal apa itu arti apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha khalaqa Adama ala surati. Apa makna ni? Kita pun nak faham payah. Ya. Sesungguhnya kata Nabi, Allah mencipta Nabi Adam ala surati, di atas bentuknya. Di atas bentuknya. Bentuk siapa ni? Oh, macam-macam tafsirnya. Allah jadi itu Adam, ya, mengikut bentuk dia. Bentuk Allah, ada yang mengatakan bentuk Allah. Ada yang mengatakan bentuk Adam lah. Apa begitu? Nak memahaminya, ya, rahsia. Apa rahsianya ini? Allah ciptakan Adam. Ya. Secara ringkasnya, keistimewaan manusia. Bentuk kita sendiri pun, kejadian pun tidak ada banding. Nak banding dengan makhluk-makhluk yang lain. Rupanya, ciptaan kita ini, rupa satu nikmat yang besar bagi kita, di mana Allah menjadikan tok kita, tok Adam itu, di atas rupanya, rupa bentuk yang cukup istimewa. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Bentuk tubuh pun coba banding kejadian kita dengan makhluk yang lain. Coba banding, coba fikir. Molek tak molek kita ni? Kepala duduk di mana? Perut duduk di mana? Punggung duduk di mana? Ya, kalau nak banding. Ya.
keindahannya. Kepala, apa ada di kepala yang duduk di atas. Jadi apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga wala makna qaulihi ta'ala. Kamu tidak mengerti juga apa maksud, ya, maksud qaulihi ta'ala, maksud firman Allah Ta'ala. Firman ini bukan firman Al-Quran. Di dalam hadis kursi. Hadis kursi, ya, Allah sebut, khammartu tinata Adam biyadayya. Aku adunkan tin, tanah tu Adam itu biyadayya, dengan dua tanganku. Allah, nak faham macam mana? Dengan dua tangan dia. Tuhan ada tangan ke? Lama balik, oh Tuhan ada tangan. Ada dua tangan. Apa maksud dengan dua tangan di sini? Wah, sukar nak memahaminya dalam hal ini. Begitu juga wala ma'nan. Kita tak boleh memahami, ya, makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. Allah mengajar dengan qalam, pena, pen. Yang kita duk menulis sekarang ini, pena. Bagaimana berlaku? Bagaimana terjadi? Mana puncanya? Turun ayat Al-Quran, allazi 'allama bil qalam. Ayat yang pertama turun kepada Nabi setelah dia dilantik menjadi rasul di Gua Hira. Allazi 'allama bil qalam. Dia mengajar dengan penggunaan pena. 'Allamal insan. Allah mengajar kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang dia tak tahu. Manusia ini jahil. Siapa yang membuatkan dia alim? Siapa yang membuat dia tahu? Semuanya ilmu adalah daripada ilmu. Ilmu Allah mutlak. Dia tahu apa yang, yes, telah berlaku. Dia tahu semua benda yang sedang berlaku. Dan dia tahu semua benda yang akan berlaku. Dia tahu dengan sebab musabab bagaimana terjadi. Bagaimana boleh terjadi. Dia tahu semua undang-undangnya. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah mutlaknya kehendak dia. Kudrat dia tak ada batas. Dia nak saja jadi. Kalau nak jadikan sesuatu, jadi. Sama ada jadi dengan mudah, dengan spontan seperti mukjizat. Mampu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak dibuat dengan peraturan, dia buat dengan peraturan. Ini buat dengan peraturan, ada sebab musabab. Nak dapat anak kena kahwin dulu. Mampu Allah Subhanahu wa ta'ala membuatkan manusia biak daripada Tuk Adam sampailah manusia akhir zaman melalui pembiakan, percantuman laki perempuan dan tapi Allah mampu buat tanpa bertemu suami isteri. Ya, ada ibu saja. Seperti Nabi Allah Isa alaihissalam. Kalau tuan nak Adam tanpa melalui perkahwinan, tak ada bapa, tak ada ibu, tu Adam. Semuanya adalah dalam kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahsia yang dikandung di dalam ayat-ayat dan hadis ini
cukup halus menggambarkan kekuasaan Allah. Kerana kewujudan Allah itu wujud dia sendiri, bagaimana pernah katakan, wujud li zatih. Wujud li zatih. Wujud kita dan wujud segala makhluk ini wujud li ghairihi. Kerana orang yang lain yang memberi kewujudan itu. Siapa? Iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kewujudan kita ini pemberian daripada Allah, segala tindakan yang lahir pada kita ini adalah dibekalkan oleh Allah di dalam hidup kita yang kita hadapi. Berbagai-bagai macam karina hidup. Ada di antara syar dengan khair. Pertarungan yang hebat. Jadi kalau nak berserah, berserah kepada siapa? Nak serah kepada siapa? Tentunya lah pasrah kepada Allah. Kenapa serah kepada Allah? Oh, dia punya kekuasaan yang mutlak. Punya iradah yang mutlak. Kemampuan dia mutlak. Dan dia maha mengetahui apa kebaikan dia nak diberi kepada manusia. Dan apa keburukannya untuk manusia. Jadi kalau kita berlindung dengan Allah, dan malah dia ajar kepada kita supaya berlindung dengan dia. Dia ajar kepada kita pula supaya kita bertawakal kepada dia. Dia bagi jalan supaya kita bertawakal. Ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Dapat perlindungan dari Allah. Inilah makna hikmat. Ya. Betapa tawakal ini sesuatu yang sangat perlu bagi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tawakal kepada orang lain, nak minta tolong pada orang lain, boleh minta pertolongan. Tak ada apa masalahnya. Tak ada berah minta berah. Ya. Itu dalam peraturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia suruh tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalam rangka peraturan-peraturan Allah yang disyariatkan. Ya. Kalau sakit, boleh pergi jumpa doktor. Berubat. Kerana dia yang mengaturkan kehidupan manusia. Ya. Inilah kedudukan yang tak. Kemudian katanya di sini, fa innaka la ta'lam. Fa innaka la ta'lamu qalaman illa min qasabin. Sungguhnya engkau, kata Imam Ghazali, la ta'lamu qalaman illa min qasabin. Kamu tak mengenal, tak tahu satu pena, qalam. Satu pena, kamu tak tahu pena ni illa min qasabin. Melainkan yang kamu kenalnya, dia diperbuat daripada buluh. Itu zaman dia lah buluh. Bambu. Pen ni kenal daripada buluh. Itu kalam. Wala yadan. Wala asabi. Kamu tidak mengenal tangan tu. Kerana tak fikir. Tangan kita ni. Wala asabi. Kamu tak tahu jari-jari ini. Jari ini. Wala asabi. Illa min luhum wa izam. Yang kenanya fizika dia aja. Apa dia? Ada daging. Ada kulit. Ada tulang. Itu yang kita tahu. Rahsia terbalik tak tahu. Tak ada makrifat. Ini lemah manusia ini. Ya. Jadi tak mengetahui. Wala yadan. Wala asabi'a. Illa min luhumin.
wa izam. Nak tambah lagi bolehlah. Dia sebut daging. 2. Daging dengan tulang. Bubuh masuk urat. Ya. Ada darah, ada apa. Wala suratan. Dan dia tak tahu rupa pula. Yang tahu rupa ni. Bagaimana jadikan rupa. Rahsia Allah jadikan rupa pada manusia. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kelabu, ada yang hitam manis, macam-macam. Warna. Tak tahu kamu hakikat warna. Ya. Tiba-tiba mayu. Sedangkan di semalik itu ada rahsianya. Rahsia dalam ciptaan Allah. Siapa yang merancang, siapa yang mengatur, siapa yang nak. Jadi begitu. Mereka tak tahu. Manusia ni kulit. Kecuali orang yang beriman. Yang mendapat rahsia daripada Allah sendiri yang menerangkan tentang kejadian-kejadian ini. Begitu juga kamu tidak tahu ashkal. Bentuk. Kenapa ini bentuk macam ni? Kita boleh mengaji. Alim. Sampai boleh buat undang-undang. Tentang kejadian manusia. Berjilid-jilid kitab. Yang dijadi rujukan kepada para doktor dan sebagainya. Kenapa? Dalam peraturan Allah ni dia ada aturan. Boleh buat. Ada undang-undang dia. Bagaimana tumbuhnya kulit ni satu je. Satu ilmu. Sebuah kitab. Tak habis nak gambarkan kejadian kulit. Luka sikit. Bagaimana boleh sembuh. Bagaimana boleh bertahu balik. Bagaimana. Ini semuanya adalah sangat banyak ceritanya. Maha bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kashafa laka dzalik. Kalau terbuka rahsia hikmat pada kejadian-kejadian ini dengan arti kata kamu punya ilmu, bagaimana? Alimta, maka tahulah anda, tahulah engkau, annaka ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Tahulah ketika kamu melontar satu benda, ambil batu ke, tahulah sebenar hakikat berlakunya lontaran suatu benda itu, siapa yang melontar. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Tahulah, oh Allah yang melontar. Ya, yang ada ni tangan kita pegang. Bagaimana boleh gerak? Kenapa dia bergerak? Ya, mesti ada kemauan, mesti ada kudrat. Kudrat mari mana? Kemauan tu mari mana? Oh, mari tubuh kita daripada kejadian ini. Mari mana ni? Yang boleh mari ni, boleh gerak saya angkat tangan ni. Daripada mana? Tenaga mana? Oh, ajaib betul. Lalulah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah dikatakan bahawa semua perkara seisi alam ini, semuanya adalah namanya alam. Tanda, alamat. Kenapa jadi alamat? Kerana semuanya petunjuk kepada ciptaan Allah, kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab namanya alam-alam ni tanda. Apa makna tanda? Itu alamat kepada kewujudan Allah. Wa kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid. Setiap perkara itu adalah menjadi tanda, bukti, penunjuk kepada Allah itu Maha Esa. Wabillahi masa dekat dulu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wa al-ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.